Abang. Apa pendapat abang dalam keadilan buat wanita pada zaman kini? Pendapat saya untuk memberi mereka banyak kerjaya. Sebab bagi saya mereka di sini tu. Sebab bagi saya mereka perlukan keadilan. Kan mereka ditindas pada zaman dahulu. Mereka diperbudakkan, tidak dianggap pandang, dianggap remeh. Untuk kerjaya. Cuba abang jelaskan lagi. Contohnya macam kan wanita dulu, diorang tidak ada kerjaya dan tidak ada pendidikan. Ya. So wanita apabila mereka mengutarakan perasaan atau pemikiran mereka, mereka dianggap seperti anjing yang menggonggong, so tidak ada kerjaya. So dengan melakukan keadilan ini, wanita dapat memberikan pandangan mereka terhadap sesuatu perkara. Apa tanggungjawab wanita pada zaman kini? Tanggungjawab wanita pada zaman kini berkejaya. Mereka perlu berpendidikan agar dipandang tinggi untuk menjaga hak asasi mereka. Contohnya? Contohnya seperti berpendidikan tinggi, melakukan banyak pekerjaan, menjadi bos syarikat, begitu. Okey, sangat membantu guys. Terima kasih teman-teman. Okey, stop. Okay. Bang. Apa pendapat abang tentang jantina? Menurut saya jantina, menurut saya jantina itu adalah untuk menunjukkan identiti seseorang individu. Seperti lelaki apabila seseorang itu berjantina lelaki, dia perlulah bersikap gentleman, seperti bersopan santun, melakukan pekerjaan keras. Okey, adakah abang setuju dengan fakta yang katakan lelaki wajib bekerja dan perempuan wajib berada di rumah? Tidak. Kenapa? Menurut saya jika semua pekerjaan lelaki yang ambil, maka kekosongan itu tidak dapat dipenuhi oleh lelaki. Sebab yang paling banyak populasi dunia adalah wanita. So wanita perlu bekerja untuk memenuhi kekosongan lelaki. Adakah abang setuju dengan fakta yang mengatakan LGBTQ layak berada di Malaysia? Tidak. Kenapa? Menurut saya jika LGBTQ terus meningkat di Malaysia, maka kita punya populasi akan semakin menurun. Sebab lelaki tidak boleh melahirkan anak. Dan mereka memerlukan wanita juga untuk melahirkan anak. Okey bang, terima kasih. Okey bang, sama-sama bang. Bang. Ya? Mau tanya bang, awal mula kebangkitan feminisme bila bang? Kebangkitan bermula pada abad ke-19, awal abad ke-20. Bermula di Eropah dan Amerika Syarikat. Tokoh seperti B. Anthony yang berjuangkan hak-hak asas wanita. Terima kasih bang. Kalau adab yang perlu ada terhadap jantina bang, apa bang? Kau jawab. Adab yang terhadap jantina perlu ada kerana untuk interaksi sosial yang harmoni, adil dan saling menghormati. Terima kasih bang. Saya betul-betul mencari ini selama ini bang. Terima kasih bang. Sama-sama. Thank you. Bang. Mau tanya lagi. Apa faktor-faktor itu bang? Kebangkitan feminisme. Kebangkitan feminisme melalui akses internet. Internet membolehkan peminat dari seluruh dunia berkumpul, berkomunikasi dan berkongsi minat mereka dengan mudah. Platform seperti Zoster, TikTok dan sebagainya. Seperti Tory dan serta berkongsi pengalaman dan pendapat masing-masing. Kalau contoh adab yang perlu ada sama jantina bang, terhadap jantina? Adab terhadap jantina ada dua, iaitu menghormati pilihan jantina dan identiti. Yang kedua, menghindari stereotip dan diskriminasi. Contoh menghormati pilihan jantina dan identiti. Setiap individu berhak untuk menentukan identiti jantina mereka sendiri. Menghormati pilihan mereka termasuk tidak membuat andaian berdasarkan penampilan atau ekspresi mereka adalah asas adab yang perlu ada dalam hubungan sesama jantina. Yang kedua, elakkan daripada membuat stereotip berdasarkan jantina, menganggap lelaki hanya sesuai dalam pekerjaan tertentu atau wanita hanya sesuai duduk di rumah. Adalah contoh diskriminasi. Setiap individu tidak kira jantina harus diberi peluang yang sama tanpa dihakimi berdasarkan norma tradisional. Okey bang, terima kasih bang. Okey, Terima kasih bang. Sorry bang bertanya lagi tadi bang. Okay, bye. Okay guys, kelas kita habis di sini. Okey cikgu. Jadi saya nak tanya korang. Kesimpulan yang
kesimpulan terhadap jantina pada masa kini apa dia? Menurut saya kesimpulannya sekarang negara memegang keadilan terhadap kesetaraan gender, yang di mana wanita dan lelaki diberikan hak asasi yang sama dan tidak diskriminasi antara identiti mereka. Okey, sudah cikgu. Okey, saya setuju dengan Mus. Dengan apa yang Mus sampaikan dapat memberi kesedaran yang lebih mendalam tentang isu-isu berkaitan jantina dan penerimaan terhadap pelbagai identiti. Kita boleh bergerak ke arah masyarakat yang menghormati kebebasan individu untuk mengekspresikan jantina mereka tanpa diskriminasi dan ketidakadilan. Itu saya. Ya, okey. Terima kasih untuk hari ini. Sama-sama cikgu. Boleh bersurat. Okey, terima kasih. Terima kasih cikgu. Jumpa nanti. Okey, depan nanti cikgu. Selamat datang semua, saya Darwin Raj, kos DEM, batch 34A. Hari ini, saya nak kongsi tentang kesaksamaan jantina. Kesaksamaan jantina merujuk kepada konsep keadilan dan persamaan dalam peluang, hak dan tanggungjawab antara lelaki dan wanita dalam masyarakat ini. Bermaksud, lelaki dan wanita harus dilayan dengan adil dan saksama dalam setiap aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, politik dan sosial, tanpa diskriminasi berdasarkan jantina. Contoh prinsip kesaksamaan jantina adalah peluang pekerjaan yang sama. Sebagai contohnya, lelaki dan wanita perlu mempunyai peluang yang sama untuk mendapatkan pekerjaan yang setaraf dengan kelayakan dan pengalaman mereka. Seterusnya, kedua-dua jantina harus menerima gaji yang sama bagi kerja yang sama nilainya. Selain itu, lelaki dan perempuan harus mempunyai peluang yang sama dalam pendidikan tanpa sebarang diskriminasi. Sehubungan dengan itu, menentang pandangan yang jangkaan yang mengekang kebolehan seseorang berdasarkan jantina mereka. Kesimpulannya, kesaksamaan jantina penting dalam membentuk masyarakat yang harmoni, membasmi diskriminasi dan memberi peluang yang sama untuk setiap individu perkembangan secara adil dan seimbang. Terima kasih. Hai semua, nama saya adalah Rugendra Wanan Lelaki Murirau, kuasa saya DEM, batch saya 34A. Selamat sejahtera semua, nama saya Devendran Sugumaran, saya dari kos DEM, batch 34A. Hari ini kita akan berbincang tentang kebaikan dan keburukan persamaan jantina. Antaranya kebaikan adalah kesamarataan peluang. Contohnya, semua individu mendapat peluang yang sama dalam pendidikan, pekerjaan dan lain-lain yang boleh meningkatkan potensi dan kemajuan individu serta masyarakat. Selepas itu, pengurangan kemiskinan. Contohnya, dengan lebih ramai orang wanita pekerja mendapat isi rumah meningkat yang boleh mengurangkan kadar kemiskinan. Selain daripada itu, kesejahteraan keluarga, pembahagian tanggungjawab keluarga yang lebih seimbang antara lelaki dan wanita dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan keseimbangan kerja kehidupan. Selain itu, kita berbincang tentang keburukan persamaan jantina. Antaranya adalah residensi budaya dan tradisi. Di beberapa tempat, persamaan jantina mungkin bertentangan dengan norma budaya dan tradisi yang telah lama wujud, yang boleh menyebabkan konflik atau ketidaksetujuan dalam masyarakat. Selain itu, perubahan struktur sosial. Perubahan kepada struktur sosial dan peranan jantina tradisional boleh menyebabkan ketidakstabilan sementara dalam masyarakat, terutamanya dalam keluarga. Yang ketiga adalah kos pelaksanaan. Mencapai persamaan jantina memerlukan pelaburan dalam pendidikan, kempen kesedaraan dan dasar-dasar sokongan yang mungkin memerlukan kos yang tinggi. Itu sahaja daripada kita. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera. Nama saya Ilinggi Soran Alaki Laksimanan. Program DEM batch 34A. Hari ini saya nak bentang tentang etika peradaban. Topiknya jantina. Diskriminasi antara
wanita dengan lelaki. Diskriminasi jantina merupakan salah satu sosial yang berlarutan di seluruh dunia. Walau bagaimanapun, usaha telah dilakukan untuk mengatasi diskriminasi jantina merujukan kepada layanan yang tidak adil atau bersebelah terhadap individu berdasarkan jantina mereka. Walaupun lelaki dan wanita boleh menjadi mangsa diskriminasi, wanita sering terdedah kepada bentuk-bentuk ketidakadilan ini dalam pelbagai aspek kehidupan. Kesan diskriminasi jantina adalah meluas dan mendalam yang boleh mempengaruhi individu, masyarakat dan juga ekonomi. Salah satu adalah kesan terhadap pembangunan ekonomi. Apabila wanita dinafikan hak untuk bekerja atau dinafikan peluang untuk naik pangkat, bakat dan potensi mereka tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Ini mengakibatkan kerugian dari segi produktif dan inovasi. Sebagai contoh, di tempat kerja, gaji yang tidak sama rata antara lelaki dan wanita untuk pekerjaan yang sama menyebabkan ketidakadilan ekonomi yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Selain itu, kesan fizikologi dan emosi. Wanita yang terhadap dengan diskriminasi berterusan sering mengalami tekanan, kemurungan dan rasa rendah diri. Mereka mungkin merasakan bahawa diri mereka tidak dihargai atau dianggap tidak layak berbanding lelaki. Keadaan ini boleh membawa kepada kehilangan keyakinan diri dan seterusnya menghalang mereka apabila berusaha mencapai potensi penuh dalam kerjaya dan kehidupan. Kesan yang ketiga, kesan sosial. Diskriminasi jantina mewujudkan ketidakseimbangan kuasa dalam masyarakat, di mana satu golongan dianggap lebih tinggi daripada golongan yang lain berdasarkan jantina mereka. Ini boleh mengukuhkan dan norma sosial yang toksik, seperti dianggap bahawa lelaki harus menguasai wanita dalam kehidupan peribadi yang profesional. Akibatnya, hubungan antara lelaki dan wanita sering dipengaruhi oleh ketidakadilan ini, menyebabkan ketegangan dan konflik dalam keluarga serta komuniti. Akhir kata, kesan diskriminasi jantina adalah amat meluas dan mendalam, menyentuh hampir setiap aspek kehidupan manusia. Ia bukan sahaja merugikan individu yang menjadi mangsa diskriminasi, tetapi juga merosakkan struktur sosial, ekonomi dan politik sesebuah negara. Oleh itu, usaha perlu diteruskan untuk menghapuskan diskriminasi jantina dalam semua bentuk agar setiap individu tanpa mengira jantina dapat hidup dengan hak dan maruah yang setara. Terima kasih.